الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في محكم تنزيله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama saya ucapkan selamat sejahtera, selamat pagi, selamat beristirahat, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua yang ada hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan setiap seorang daripada kita merasa gembira, masih lagi diberikan nikmat nafas, diberikan nikmat sihat, diberikan nikmat dapat melihat, diberikan nikmat dapat mendengar, diberikan nikmat dapat bercakap, diberikan nikmat dapat bergerak. Ini semua nikmat Allah yang sangat besar Allah kurniakan. Kita tak dapat rasakan, kita dah tak dapat bayangkan sekiranya kita diuji oleh Allah, na'udzubillah, bangun celik mata, tubuh tidak boleh bergerak, wal'iyazubillah. Betapa susahnya kita nak, walaupun untuk keperluan diri sendiri, seperti nak buang air kecil, berat bagi kita. Kita tak dapat bayangkan bila kita bangun saja daripada tidur, rupanya mata kita sudah tidak boleh memandang lagi. Dengar suara orang bercakap, tapi mata tak dapat tengok. Na'udzubillah, betapa beratnya keadaan orang yang seperti itu. Baru nak buat 5-6 perkara, rupanya terbatas. Hanya dapat buat 1-2 perkara saja. Kerana lagi 4-5 perkara dia perlu buat menggunakan pandangan mata. Ada juga orang yang diuji oleh Allah, pagi ni bangun saja tak mendengar suara. Mata melihat, tapi tak tahu apa yang sedang diperkatakan orang kepada dia. Dia tak boleh nak faham. Sebab tiba-tiba pendengaran ditarik oleh Allah, nikmat tersebut. Jadi manakala kita pada pagi ni bangun, Alhamdulillah, dapat bergerak, dapat pergi ke bilik air, dapat bersihkan diri kita yang selama setengah hari tadi melalui malam-malam tadi dalam keadaan sama ada berhadas kecil atau berhadas besar atau ada kekotoran. Tapi bila keluar, bangun saja daripada tidur, dapat pergi ke bilik air, bersihkan diri untuk menunaikan solat dalam keadaan bersih dan memuji Allah, alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani, masa keluar bilik air. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit-penyakit dari diriku dan juga menyihatkan aku. Alhamdulillah pada pagi ini. Dan syukur sangat kita gunakan nikmat Allah pada pagi ini untuk kita bersama dalam satu majlis yang baik. Tak semua orang mampu untuk bersyukur dalam bentuk seperti ini. Tak semua orang mampu untuk bersyukur dalam cara yang seperti ini. Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk berada di dalam taman, di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tahniah, terima kasih. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa sama-sama Allah berikan kepada kita semangat, berikan kepada kita kesungguhan, istiqamah untuk terus berada dalam majlis ilmu seumpama ini. Tak kisahlah di mana kita berada. Dulu mungkin satu ketika agak sukar, tapi Allah permudahkan dengan adanya internet, dengan adanya handphone, dengan adanya jaringan peralatan yang kita ada, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya masih lagi kita diberi peluang untuk merasai nikmat berada di taman syurga di dunia. Baik, semua yang hadir pada pagi ini, apakah tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini? Tajuk yang saya terfikir 2 hari lepas. Saya terfikir, duduk-duduk saya fikir, ada satu tajuk yang sangat sukar untuk saya laksanakan. Dan saya ingin berkongsi tentang perkara tersebut supaya saya dapat peluang juga menasihatkan diri saya. Sebab diri saya ni setakat sampai hari ini, alhamdulillah, masih lagi dikurniakan ibu dan ayah yang masih hidup. Syukur alhamdulillah.
Jadi saya fikir mestilah saya cari satu ruang supaya saya dapat bercakap kepada diri saya sendiri. Iaitu apa? Perkara yang berkaitan dengan kita harus menjauhi dari menderhaka kepada ayah dan ibu. Menderhaka kepada ayah dan ibu harus dijauhi. Kenapa saya sebut kita mesti menjauhi? Sebab ibu dan ayah ni adalah dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat, dia adalah jalan pemudah kita menuju ke syurga Allah. Ibu dengan ayah ni jalan pemudah. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, ada satu kisah yang agak panjang sikit lah. Yang mana satu ketika, Nabi masuk ke dalam masjid. Ketika mana Nabi nak menaiki mimbar, nak menyampaikan khutbah. Tiba-tiba Rasulullah masa nak naik mimbar. Mimbar Nabi ada berapa anak tangga? Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. 1, 2, 3. 3 je dah berdirilah ke atas untuk bagi khutbah. Ini cerita pasal mimbar ni kan dulu cerita pasal dalam masjid tiba-tiba ada dengar orang menangis kan. Menangis kan pokok korma kan. Yang itulah mimbar tu. Ya, betul. Itu yang mimbar. Tapi mimbar yang sekarang ni bukanlah. Tapi zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah masa pernah naik mimbar tu, pernah satu kali terjadi satu peristiwa. Kan Nabi naik satu anak tangga baca amin. Anak tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. 3 kali baca amin. Bila dibaca amin 3 kali, sahabat Nabi yang tengah tengok di bawah. Kan orang naik khutbah kan masing-masing nunggu. Rasulullah. Para sahabat tu suspend kalau tengok. Dan rasa seronok. Rasa macam menunggu-nunggu macam mana Nabi naik. Macam mana. Kan semua excited. Jadi bila tengok Nabi Rasulullah naik itu. Amin, amin, amin. Terkejut. Sebab biasanya tak adalah sampai begitu. Selesai dah khutbah. Selesai semayang. Selesai semua. Kan para sahabat datang kepada Nabi. Mereka tanya Rasulullah. Tadi kami dengar Tuan membaca amin 3 kali masa naik mimbar, naik anak tangga tu. Jadi Rasulullah menjelaskan, tadi masa saya naik tadi, Jibril datang. Jibril kan baca doa. Ada 3 perkara yang Jibril bacakan, doakan, maka Nabi aminkan. Jadi yang pertama berkaitan Ramadan, kita ketepikanlah. Kita tak susun, cuma kita nak fokus satu saja. Yang kedua berkaitan dengan selawat. Tadi Kak Rozi ada tanya, nanti ujung saya cerita sikit pasal selawat tu. Selawat. Yang ketiga, berkenaan tajuk kita. Iaitu kata Jibril, celakalah, malanglah, teruklah umatmu, wahai Muhammad. Mereka itu sempat hidup sezaman dengan mak ayah mereka. Tapi mak ayah mereka tidak menjadi sebab mereka itu mudah untuk masuk ke dalam syurga. Allah. Dia punya bahasa mudah dia gini. Kalau kita ada mak bapak masih hidup, sebenarnya chances kita untuk ke syurga tu memang besar. Peluang kita, jalan kita nak pergi ke syurga tu sebenarnya terbentang luas. Maknanya tinggal jaga dia je. Tinggal jangan kita sakitkan, derhaka pada dia saja. Kalau kita fokus pada situ, fokus yang tinggi lah, bukan maknanya benda amal lain kita tak buat. Tak, maknanya fokus kita tinggi pada benda tu. Jalan kita nak ke syurga memang besar, memang senang, memang mudah, memang lebih baik. Tapi seandainya orang yang ada peluang hidup sezaman maknanya dia dah besar, mak bapak masih hidup. Tapi rupanya mak bapak dia tak jadi sebab, tak jadi peluang yang baik untuk dia ke syurga. Maknanya dia ada masalah dengan mak bapak dia. Maka Jibril katakan, rugilah orang ni, malanglah, celakalah orang begini. Lalu Rasulullah yang masa naik mimbar, Nabi membaca amin. Nabi baca itu. Yang membaca mengaminkan Rasulullah amin. Okey, teruskan Ustaz. Dia dah ngaji ya. Ustaz kena unmute dulu. Saya termute Ustaz. Saya nak mute orang tu sekali tukar Ustaz pula. Mana Ustaz? Okey, dengar suara saya? Okey, dengar. Okey, baik. Jadi ceritanya macam itulah. Sebab tu derhaka kepada ibu bapa ni masalah besar tau. Dalam satu riwayat hadis, la yadkhulul jannata aqun. Tidak
akan masuk ke dalam syurga orang yang derhaka pada mak bapak. Orang tak masuk syurga. Dan di antara, memang kita bermaklumlah masuk dalam kategori dosa besar, min akbaril kabair asyirku billah, kemudian qatlun nafsi, kemudian wa uququl walidain. Ada satu mafhum hadis Rasulullah memang senaraikan di antara dosa besar, di antara segala-segala dosa-dosa besar ialah namanya syirik kepada Allah. Yang kedua membunuh tanpa hak. Yang ketiga namanya derhaka kepada mak bapak. Tentang dia dosa besar kita maklum. Tapi kita nak tahu apa benda yang apa perkara yang boleh menyebabkan kita tu dikira telah derhaka. Yang itu yang kita nak jauhkan. Kadang-kadang ada orang ingat derhaka tu bila kita jerit-jerit, ataupun derhaka tu bila kita pukul, derhaka bila kita belasah, tu nama derhaka. Ataupun derhaka tu maknanya bila kita baling satu benda, alat ke ataupun benda ke kepada ibu dan ayah. Itu namanya memang derhaka lah. Apakah sampai ke peringkat tu baru dinamakan derhaka? Ataupun ada benda kecil-kecil yang sudah dimasukkan dalam kategori derhaka. Jadi pada pagi ni, kita nak bincang ialah ada 10 perkara. Yang mana kalau kita buat, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tak buat lah. Tapi kalau kita buat, sudah dikira kita ni masuk dalam kategori derhaka kepada ibu dan ayah. InsyaAllah. Jadi siapa yang masih ada ibu dan ayah, jangan lupa doakan. Dan siapa yang sudah tiada salah seorang ataupun tiada kedua-duanya, jangan lupa kita juga mendoakan pada masa yang sama, hadiahkan bacaan Al-Quran, bacaan apa sahaja, niatkan untuk ibu dan ayah kita, tak kisah. Dia Ustaz, hidup pun boleh, mati pun boleh. Ya, saya Kak. boleh ke orang dah meninggal mengampunkan dosa kita, Ustaz? Orang yang dah meninggal, Mm-mm. macam mana? Dia ampunkan dosa-dosa kita? Uh-uh. Oh, dia itu dah selesai. Kalau dia nak ampunkan, maafkan dosa-dosa kita, maknanya masa dia hidup kat dunia lagi. Sebab mengampunkan dosa orang lain ni kan amalan, termasuk dalam kategori amal soleh. Ustaz ni. Tapi kalau di akhirat nanti, bila hisap semula, itu buka cerita lain. Masa hisap tu boleh dimaafkan, boleh minta ampun lagi? Ya, tapi kalau biasanya di akhirat nanti, kalau dalam banyak kisah-kisah dalam hadis, masing-masing semua merebut hak masing-masing. Masing-masing semua merebut hak masing-masing. Sebab ketika itu keadaannya. Yang betul-betul boleh tolong sebab dia tak ada apa-apa hak. Bukan tak ada apa-apa hak. Memang mengorbankan segala apa yang hak yang ada pada diri dia untuk orang lain. Itulah namanya Rasulullah SAW. Itu memang, yang lain tak ada peluang. Kita nak maafkan, nak apa, amal soleh ni semasa hidup ni lah kita buat. Jadi ada 10 perkara jangan buat, kita kena jauhi supaya kita terelak daripada perbuatan menderhaka kepada ayah dan ibu kita. Kalau bagi ayah yang ibu dah meninggal, macam mana Ustaz? Apa peranan 10 perkara untuk kita tahu pagi ni? Kalau Ustaz cerita 5, 5 saya nak buat macam mana mak bapak saya dah meninggal? Tak. 10 perkara ni, walaupun mungkin kita dalam kategori mak ayah yang dah meninggal, kita muhasabah. Ada tak 10 perkara ni dulu kita buat? Bukan maknanya 10 perkara ni mesti hanya untuk orang yang ibu ayah masih hidup. Kan? Untuk kita semua, sama-sama muhasabah. Saya pun muhasabah. Mak ayah saya Alhamdulillah masih hidup. Syukur Alhamdulillah. Dia tu saya ibaratkan sebagai jalan saya nak ke syurga. Sedaya mungkin saya korban. Diri saya ni macam mana nak? Saya kena buat lah. Sebab apa? Bukan melihat dia semata-mata. Tapi melihat akhirat. Nampak akhirat tu pada dia. Iaitu ada jalan menuju ke sana melalui berbuat baik kepada mereka. Lalu kita buatlah. Galas tanggungjawab. Tapi ada orang mungkin kata mak ayah dia dah meninggal. Tak apa. 10 perkara ni jadi muhasabah pada kita. Seandainya kita teringat-ingat ada dalam 10 perkara tu kita buat, maka kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Apa yang perlu kita buat pula. Kalau orang yang masih hidup mungkin minta maaf pada mak ayah dia kan. Yang dah meninggal macam mana? Nanti kita sentuh sikit insya-Allah. Baik, ada 10 perkara.
yang jangan kita buat. Yang pertama, tolong elakkan. Jangan membuat mereka merasa sedih atau nangis atau sakit hati dengan perbuatan kita. Jangan membuat ibu dan ayah kita rasa sedih, rasa sakit hati atau menangis kerana menyesali perbuatan kita ataupun sikap kita ataupun perangai kita. Cukup kalau mengalirnya air mata seorang ibu atau ayah. Ni dua-dua seorang ibu atau ayah, sebab daripada buruknya, teruknya perangai kita ni, itu sahaja sudah dikira dalam kategori menderhaka. Ni nombor satu. Dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Bukaul walidaini minal uquq." Nangisnya kedua mak bapak itu masuk dalam kategori derhaka. Allah, berat betul lah. Berat betul lah. Macam mana? Kadang-kadang saya fikir, ada tak mak ayah aku ni, ibu dan ayah aku ni nangis pasal tentang aku ni. Kita Tapi memanglah kita ada buat baik kan. Kita buat baik tu cerita lain. Tapi dia tu pada kita. Kita buat baik, kita ni merasa sudah buat baik je satu benda yang tak berapa baik kan. Saya dah buat baik ustaz pada mak ayah saya. Alamak, ada perasaan gitu aja pun dah tak berapa baik. Dia fikir, ada tak sebab kita bimbang dia menangis. Tapi menangis ni pun sebahagian ulama mengkategorikan menangis ni pun kira dah maksimum lah, dah tinggi dah orang cakap dah berat lah. Dah berat. Saya tertarik dulu dengan satu ada nasihat. Saya teringat tak silap saya yang memberi nasihat tak silap saya pada ketika itu Buya Yahya. Siapa ada kenal seorang tokoh ulama muda dari Indonesia namanya Buya Yahya. Siapa yang biasa dengan bahasa Indonesia, saya galakkan bukalah YouTube, type Buya Yahya. Type lah tentang guru, tentang ibu bapa, tentang anak-anak, tentang apa. Banyak beliau tu antara yang bagus kalau memberikan nasihat-nasihat berkaitan ni. Jadi Buya Yahya tu, dia pernah nasihatkan dalam satu pengajian dia, dia kata apa? Saya suka nasihat tu. Dia nasihat tu ibarat nasihat pada santri-santri, anak murid. Apa pondok. dia kata? Besok kalau kamu jadi orang hebat, mungkin kamu jadi ustaz, kamu jadi kiai, kamu mungkin jadi pendakwah ke apa ke, tiba-tiba kata dia, mak ayah kamu merasa segan nak nasihat kamu. Dia kata awas, hati-hati. Kalau ibu bapa kamu sudah merasa segan nak menasihati kamu kerana status kamu, kedudukan kamu, kerana ilmu kamu, kerana kepandaian kamu, hati-hati kata dia, bimbang-bimbang itu menjadi pintu untuk mula derhaka kepada mereka. Allahu Akbar. Mak bapak kita segan nak nasihat kita pun kata dia hati-hati. Maknanya hati-hati. Dia nak menceritakan betapa hak ibu dan ayah tu dia kena bagi nasihat. Kita yang kena mendengar. Dan jangan sampai kita membuat mereka menangis. Ada satu kisah seorang anak muda ketika zaman Rasulullah SAW. Ada satu kisah Nabi, orang kata apa, kalau istilah kita ni panggil semboyan berjihad. Ada laungan berjihad, panggilan berjihad. Bila ada semboyan, kita panggil istilah semboyan lah. Bukan pakai apa pun, tapi ceritanya panggilan tu semboyan jihad tu. Maka datanglah berbondong-bondong para sahabat bersedia untuk masuk ke dalam pasukan untuk pergi berjihad. Tiba-tiba ada satu hamba Allah, sahabat Nabi ni, orangnya agak muda, datang masuk dalam barisan. Lalu ketika itu Rasulullah SAW tanya kepada dia. Nabi tanya, macam mana kamu meninggalkan ibu bapa tadi masa kat rumah tadi? Mak ayah dia tak pergi berjihad. Sebab apa? Sebab orang tua. Orang tua kan dikecualikan. Orang tua, orang lemah, orang sakit, perempuan, kanak-kanak. Itu kan tak pergi berjihad. Jadi Rasulullah tanya, masa tadi kamu tinggalkan mak bapak kamu kat rumah, macam mana keadaan mereka? Kata dia, Rasulullah, masa saya tinggalkan mak ayah saya tadi, saya tinggalkan mereka dalam keadaan menangis Rasulullah masa saya pergi ni. Kata Rasulullah, irji', yang kau patah balik. Engkau balik sekarang.
Balik. Ni kan nak pergi berjihad ni, nak dapat perjuangan, nak dapat syurga ni, nak mati syahid ni, nak dapat pahala besar ni, nak mempertahankan agama. Kata Rasulullah, balik. Tapi kan pahalanya besar ni. Balik. Kata Rasulullah, balik. Kenapa balik? Fafihima fajahid. Maka pada kedua orang tuamu itulah hendaklah kamu berjihad. Untuk dia khas, oleh kerana itu, maka Rasulullah suruh dia balik, Rasulullah suruh dia berjihad. Bukan balik tidur. Bukan balik pergi main permainan ke apa. Tapi balik tu Rasulullah suruh berjihad. Berjihad apa? Tu, berjihad. Jaga mak bapak kita tu. Nabi panggil, maka pada keduanya hendaklah kamu berjihad. Ya Allah. Untuk dia balik dan dia dikira berjihad dalam hal dia menjaga, mencukupkan, orang kata apa? Menjaga, memelihara kedua orang tuanya. Nak ceritanya, apa tadi? Nak mengelakkan daripada dia itu pemergiannya ditangisi oleh ibu bapa dia. Maksud ditangisi kat sini, ditangisi dalam keadaan yang tak berapa sukalah. Kalau ditangisi tu kesyukuran lain. Kalau tangisi tu kerana bangga lain. Ada orang kadang menikahkan anak perempuan, lepas dah nikah, mak bapaknya menangis. Janganlah pula cakap, selamat pengantin baru. Wah, selamat menderhaka ya pengantin. Pengantin tu dah kahwin tu, mak ayah dia menangis tu bukan menangis kerana marah. Bukan menangis kerana kecil hati. Tapi tu menangis kesyukuran. Kalau menangis kesyukuran, Alhamdulillah. Maknanya ada mak ayah kadang menangis kerana bangga dengan anaknya. Dia tak cakap. Tapi dia menangis dengan cara begitu. Baik, Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali kita elakkan buka walidain. Menyebabkan kedua ibu bapa kita menangis. Itu yang pertama elakkan. Yang kedua, jangan buat. Yang kedua ni ingat jangan buat. Iaitu berkata ataupun ataupun dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni macam-macam bunyi. Ada bunyi kambing, bunyi lembu, ada bunyi apa? Kalau ngong-ngong dah bunyi katak. Ada je bunyi dia. Bunyi tu tak boleh tu. Ataupun ada orang dia hembus nafas je. Kalau tak boleh macam tu. Tak boleh. Masuk dalam kategori derhaka. Walaupun dengan perkataan bunyi ke apa, jawapannya tak boleh. Ada dua derhaka ni Ustaz. Allahu Akbar. Tapi Atas kan, 10 semua ada Ustaz. ya Allah. Memang tak boleh sebenarnya. Betul, tak boleh. Ada orang dia ambil macam tak kisah. Pada dia kata, dia cakap, alah mak saya pun dah biasa dah macam gini kan saya daripada dulu. Sebenarnya tak boleh. Istilah dah biasa tu tak ada. Kitalah kena keluar daripada kebiasaan yang tak betul itu. Ada orang kata, alah Ustaz, mak saya ni kalau saya cakap-cakap gitu dia okey je. Tak okey. Bukan dia okey. Bukan masalah dia okey. Masalah awak tak okey nanti. Masalah awak tak okey. Bukan dia. Dia tu soal lain. Soalnya kita tak boleh buat. Soalnya kita tak boleh buat. Mana ada dia tulis dalam ayat Quran tu, janganlah kamu berkata kecuali kalau mak kamu okey-okey saja. Ustaz. Suara Ustaz termute. Ustaz, suara Ustaz mute. Oh, suara saya mute tiba-tiba Ha. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Agaknya dia terkejut saya cakap uffin tadi agaknya lah pada mak ayah. Tak sempat dengar. Jadi ceritanya, kalau orang kata, alah mak ayah saya dah biasa Ustaz, saya cakap-cakap gini dengan dia orang okey je. Tak, dia bukan soal dia orang okey. Soalnya kita tak okey cakap gitu pada mak kita. Alah mak ni, cakap je lebih. Mak ingat mak apa? Mak terror sangat. Kita ingat dah biasa. Tak boleh sebenarnya. Jawapan dia tak boleh. Walaupun mak kita, memang tak boleh. Jadi kitalah yang kena keluar daripada kebiasaan tu. Elak daripada menderhaka. Ada satu hadis tau. Menarik hadis ni. Baginda Nabi SAW bersabda, Man kana man asbah
Atau kama qala. Saya nak ingat dia punya pangkal hadis dia. Ah, ma man asbaha 'asiyan lillahi fi walidayhi asbaha babani maftuhani ilan nar. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, siapa yang pagi-pagi buat dosa kepada Allah tentang mak bapak dia, buat dosa kepada Allah tentang mak bapak dia. Unik hadis ni. Man asbaha 'asiyan lillahi fi walidayhi. Siapa yang buat dosa kepada Allah dalam urusan mak bapaknya. Cantik dia punya ayat ni Rasulullah. Dia tak sebut barang siapa yang membuat dosa pada mak bapaknya. Dia tak cakap gitu. Barang siapa yang pagi-pagi buat dosa kepada Allah dalam urusan mak bapaknya. Maknanya dalam urusan mak bapak, buat dosa salah pada mereka. Dikaitkan dengan Allah. Urusan dikaitkan dengan urusan Allah, Ya, itu yang Hmm. saya bila baca tu, tapi betul lah dalam hadis yang lain memang disebut ridallah fi ridal walidain, ridha Allah tu kan pada ridha mak bapak kan. Jadi siapa yang pagi-pagi man asbaha buat begitu, maka akan dibuka dua pintu, babani maftuhani, ada dua pintu yang akan dibuka untuk dia terus masuk ke dalam api neraka, ilan nar. Wa in kana wahid, tapi kalau dia tu buat dosa pada satu je, mak saja atau bapa saja, fa wahid, maka pintu yang akan buka satu. Wa in amsa, kalau dia pada waktu petang dia buat dosa, maka famisla zalik, maka benda yang sama akan berlaku pada waktu petang, iaitu ada dua pintu yang akan dibuka pada waktu petang. Sepanjang petang tu dibuka kerana dia tu berdosa buat derhaka pada mak ayah dia pada waktu petang. Kalau pagi-pagilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi ni kan, masa yang mula-mula masuk Islam, yang ada baru kenal Islam, yang dah sudah lama dengan Islam, mereka tertanya tau, yang ada dekat keliling Nabi tertanya, kalau mak bapak dia jenis zalim pada dia, asyik bully dia, asyik kutuk dia, asyik cakap tak elok pasal dia ke apa ke, macam mana boleh ke dia lawan ke, dia apa ke? Lalu para sahabat terfikir macam tu. Lalu dia tanya, pendek je ayat dia. Ya Rasulullah, wa in zalamahu, adakah dia kena sabar juga walaupun mak bapak dia zalim pada dia? Adakah kena sabar juga? Rasulullah sebut, wa in zalamahu, walaupun kedua mak bapak dia zalim pada dia, dia tak boleh derhaka. Wa in zalamahu, walaupun mak bapak dia zalim. Wa in zalamahu, Nabi ulang 3 kali. Walaupun bapak dia zalim ke, tak bagus ke, tak senonoh ke, menyakitkan hati ke, wa in zalamahu, walaupun kedua-duanya zalim terhadap dia, dia kena sabar dan jangan sampai menderhaka. Jadi walaupun macam mana pun mak bapak dia marah ke apa ke, diam. Apa-apa simpan saja dalam hati, sabar, 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 rawat diri sendiri. Sabar, 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 rawat diri sendiri. Kalau kita menghadapi ibu bapa yang mungkin ada kerenah ke, ataupun cakapnya begini ke, kalau kita boleh nasihat kemudian tu boleh saja. Tapi untuk merespon dia punya tindakan dia dengan kita jawab, ataupun apa bunyi sekalipun, nombor 2 jangan buat. Soalan Ustaz. Perkara yang Tiba-tiba kita memang tak setuju, memang kita nak dia tu, tapi kita comel lah mak ni gini-gini dengan tidak menyinggungkan dia, padahal kita dalam hati duk cakap, aduh dia ni nak air lah pula, baru je tadi buatkan air ni pula kan, misal kata lagi tu kan, tapi kita macam comel lah mak ni, tapi dalam hati tu kita lah geram kan. Comel itu kira okey lah tu. Kira bahasa lembut lah. Bahasa lembut, tapi hati tu sebenarnya aduh gitu kan. Maknanya kita sedang berusaha mengelak diri daripada menzahirkan perbuatan yang tak elok, itu kira usaha yang baik. Usaha yang baik tu. Kita rasa, ya Allah, aku baru siap tadi buatkan ni, minta lagi. Tapi kalau kita nak trik sikit pada mak ayah kita, boleh saja. Trik tu maknanya, mak agak-agak kalau mak minum cawan yang kedua ni habis lah mak. Contohlah takut dia minta lagi kan. Air dia minta lagi. Padahal kita takut dia tak habis. Mak, hati-hati daripada membazir. Tapi kalau mak habis, boleh je Angah buatkan, insyaAllah. Boleh je Uda buatkan. Contohlah macam tu. Kita bagi persoalan balik biar dia berfikir. Yelah orang tua.
Kadang-kadang dia dah minum tapi nak minum lagi. Dia lupa tadi yang dia dah minum 3 cawan. Kan dia tak ingat, aku rasa aku ni tak minum lagi ni. Padahal dah 3 cawan, ya Allah. Cawan tu pun dah geleng kepala. Waimah dia nyanyuk Ustaz. Biasa saja berlaku macam tu. Sebab tu memang disuruh sabar. Jadi yang kedua, jangan cakap perkataan membunyikan sesuatu perkara. Berbunyi ataupun menjawab atau apa. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga kita kena elakkan ialah jangan sampai tidak menyahut panggilan mereka. Aduh. Ustaz ter-unmute lagi. Oh, dia automatik Tak. Saya yang sebab bila dia cuma terbunyi saya nak mute kan. Tapi bila saya mute dia pergi bertukar nama Ustaz. Sebab Okey, dia akan baik. naik nama yang mute tu dia akan pergi ke atas. Siapa yang bersuara tu dia akan nama tu akan ke atas. Jadi bila saya tengah tu dia Kisahnya. terberganti gitu. Okey. Okey, faham. Baik, jadi mesti sahutlah panggilan mak kita. Kalau dia panggil kita Along, ya mak. Sahut. Menjawab. Maknanya menyahut panggilan. Kalau panggilan ni bukan mesti panggilan secara langsung lah kalau zaman sekarang ni. Panggilan telefon. Kalau kita tahu, kita kena jawab. Respon lah. Kalau kita tengah buat apa pun beritahu. Kalau kata SMS, message, kita jawab. Perlu untuk jawab. Kalaupun kita tak buka handphone kan, tiba-tiba SMS kita tengah apa contoh, tengah dalam bilik air contoh. Ataupun kita tengah dekat luar pergi kedai, handphone tinggal kat rumah, tak jawab. Bila nampak saja mesej daripada ibu ayah kita, maka kita terus respon. Sama ada jawab mesej ke, ataupun telefon semula ke, itu dalam bentuk menyahut panggilan. Dulu kan saya pernah cerita pasal apa tu, tentang Ibnu Juraij kan. Sahibu Juraij, peneman Juraij kan. Kan ada seorang ahli ibadah yang dulu Nabi cerita tu, zaman Bani Israel. Ibadah, tengah semayang, mak dia datang, dia tak nyaut. Tiba-tiba mak dia doa kan. Kau tak nyaut panggilan aku, ya Juraij. Aku doakan. Engkau tak akan mati sehinggalah wajah engkau dihadap ke muka pelacur. Kan saya pernah cerita. Pernah. Lepas tu dia ada orang perempuan fitnah dia, orang perempuan tu kata dia lahir anak luar nikah ni anak Juraij. Raja terkejut, raja perintahkan robohkan rumah ibadah Juraij, dibawa istana. Sekali Juraij bila dibawa, Juraij terkejut. Kenapa tuanku tangkap saya? Kata tuanku tu, kau dah lahirkan anak luar nikah dengan perempuan ni. Kata Juraij, mana ada perempuan mana? Sekali dihadapkan muka dia ke para pelacur, dia kata semua saya tak kenal. Tiba-tiba ada satu orang perempuan mengaku. Dia kata, Juraij, kau yang buat kerja. Kau nampak ni, anak kita dah lahir. Juraij terkejut. Sekali Juraij kata, mana budak tu? Bawa sini. Budak baru lahir? Bawa. Juraij pun tanya, wahai budak, siapa bapak engkau? Budak tu cakap, bapak saya ni penggembala lembu yang ada dekat bawah bukit sana. Lah, budak tu pun boleh cakap. Karamah Juraij, budak tu mengaku. Sekali Juraij ni bila dah lepas, raja pun terkejut. Rupanya bukan Juraij yang bersalah. Raja nak tebus kesalahan, raja banner semula rumah ibadah Juraij. Bila nak balik, raja tanya, Juraij, tadi masa pendakwaan kamu tengok wajah pelacur tadi semua kamu tersenyum-senyum sorang-sorang. Kenapa? Kenapa tersenyum sorang-sorang? Maka tiba-tiba Juraij kata, saya tersenyum sebab saya teringat sumpah doa mak saya. Masa saya tengah sembahyang, dia panggil-panggil, saya tak nyahut. Ni nombor 3, menyahut panggilan. Dalam syariat zaman tu, kalau tengah sembahyang pun, mak panggil, dia kena berhenti sembahyang. Jawab mak dulu. Menyahut panggilan daripada mak. Jadi maknanya saya nak cerita tu betapa besarnya peranan tugas kita untuk sahut. Kalau panggilan mak kita, kalau SMS jawab, kalau call kita bagi respon, apa keadaan kita, ataupun kalau kita tak perasan kita call semula, itu bentuk menyahut. Jangan sampai kita buat tak tahu, biar dia. Dia dah nyakitkan hati aku kan. Aku nak buat kenduri minggu depan. Pandai-pandai dia buat bulan depan. Kita marah mak kita. Lepas tu dia telefon kita buat tak tahu, buat tak layan, jual-jual mahal. Aku tak datang, tak nak balik kampung. Aku tak nak pergi kat dia. Aku tak nak SMS dia. Aku tak nak WhatsApp dia. Biar dia WhatsApp aku. Tak boleh buat macam tu pada mak ayah kita. Macam mana punya keadaan, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah.
hendaklah kamu merendahkan sayapmu, sayap kerendahan hati kita dengan penuh kasih sayang pada mak dan ayah kita. Hak mereka memang besar. Hak mereka memang besar. Nombor 3, mesti sahut dengan panggilan. Baik. Yang keempat, jangan buat, iaitu apa? Dalam bahasa kita ni, jangan bersifat kedekut dengan mak ayah kita. Kedekut ataupun apa? Lokek. Lagi apa? Bakhil. Lagi apa? Kedekut, lokek, bakhil. Lagi apa? Berkira ataupun orang Melayu sebut apa? Tai hidung apa? Masin. Langkai jering, tak hidung masin. Tai hidung masin. Wallahualam. Saya tak pernah rasa tai hidung. Tapi tak tahu, mungkin yang kat sini pernah rasa agaknya. Wallahualam. Kira-kiranya janganlah bersifat kedekut dengan mak ayah kita. Kita apa benda pun kita tak bagi kat dia. Tak boleh. Ada orang anggap mak bapak ni sebagai liability, bebanan. Bukan. Sebenarnya dengan mak ayah kita adalah suatu keringanan, satu kelepasan untuk kita dalam banyak masalah dekat dunia dan juga akhirat. Kalau Rasulullah sebutkan bahawa dia tu adalah jalan penting untuk kita menuju syurga, kalaulah Jibril sudah doakan, orang yang tak gunakan, tak manfaatkan adanya mak bapak tu untuk mudah dia ke syurga, tak manfaatkan sehingga tak menjadi sebab, itu maknanya dia tak boleh fikir sebagaimana apa yang ada dalam hadis. Mak dan ayah kita ni memanglah dia tak sama dengan apa tu orang lain. Dia berbeza. Tapi kita kena tahu beza dia tu beza untuk apa. Beza ni adalah untuk jalan kita nak menuju ke syurga. Beza dia untuk mempermudahkan kita untuk menuju ke akhirat dalam keadaan selamat. Pintunya tu mereka. Jadi dia bukan bebanan. Dia adalah satu peluang yang besar. Sebab itu orang bijak pandai ada mengatakan, satu orang mak, dia tak akan bagi alasan untuk menjaga 10 orang anak. Tapi biasanya 10 orang anak akan bergaduh dalam WhatsApp group untuk menjaga siapa dapat giliran yang paling sikit jaga mak ayah. Itulah kelemahan kita kan sebagai anak-anak. Saya pun fikir-fikir juga dengan adik-beradik yang lain kan. Fikir-fikir macam mana kita besok janganlah adik bergaduh semata-mata nak berebut. Berebut bukan berebut nak jaga, tapi berebut nak nolak. Kau lah patutnya minggu ni, aku cover minggu kau. Jadi maknanya kita pula jadi bergaduh dengan sebab nak mencari giliran yang paling sikit menjaga mak ayah kita. Itu tak elok. Ustaz. Tapi kita ya saya. Kalau contoh ada mak, dia macam dia jenis suka meminjam-minjam, lepas tu dia suruh anak dia buat personal loan, sedangkan anak dia dah ada bebanan, tanggungjawab sendiri semua dan orang kata kehidupan tersepit. Macam mana tu Ustaz? Dan ini kita teringat satu lagi firman Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua mak bapak kamu menyuruh sesuatu perkara, contoh yang dalam Quran, suruh kamu syirikkan kepada Allah, fala tuti'huma. Maka yang itu kamu jangan taat. Jangan ikut dan jangan buat. Baik, contoh perkara tu syirik. Contoh dalam Quran tu syirik. Tapi dia adalah contoh dikiaskan pada semua perkara lain yang bertentangan dengan syarak. Contoh, kalau dia suka buat pinjaman-pinjaman, yang mana pinjaman itu akan memberi mudarat kepada ke arah yang pertama, benda yang tak berapa perlu. Menyebabkan kepada pembaziran. Ataupun menyebabkan kepada kita ni masuk ke dalam dunia namanya berhutang piutang. Hutang pada dasarnya kan harus dalam Islam. Tapi kalau kita hutang pada benda yang tak perlu pun kita beli, itu jawapannya kepada pembaziran. Beli hutang jadi bebanan, jadi pembaziran. Baik. Apa perlu kita buat? Yang pertama, kalau kita tak taat, tak buat sebagaimana apa yang dia suruh, itu tak mengapa. Sebab benda tu kalau ke arah pembaziran lah. Kalau ke arah benda yang sia-sia lah. Kalau pembelanjaan kepada tak perlu. Sebab itu bertentangan dengan syarak. Tetapi, yang pertama, respon daripada kita melawan tak boleh. Meninggi suara tak boleh.
Tapi menasihat dan menjelaskan itu jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Dulu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Nabi SAW pasal mak dia. Pasal mak dia. Tapi mak dia ni ada buat dosa pelik sikit. Bukan pelik sikit lah. Taklah pelik sangat. Tapi lain pula. Iaitu suka merendah-rendahkan Nabi. Suka mengutuk-ngutuk Nabi dan mengejek dia yang mengikuti Rasulullah. Jadi mak dia kata, apalah kau ikut Muhammad tu. Apalah kau ni begini. Jadi Abu Hurairah ni rasa sedih. Sedih. Tapi dia tak cakap. Dia tak marah. Tak meninggi suara. Cuma dia nasihat pada mak dia, mak, sebenarnya Rasulullah tu orang baik, mak. Sebenarnya Rasulullah tu tak pernah buat begitu pada saya, mak. Kau ikut gini. Dia tak lawan. Tapi dia nasihat yang baik. Mak, sebenarnya Rasulullah tu macam ni, mak. Rasulullah, dia cakap benda yang baik dengan cara yang baik. Tapi mula-mula mak dia tak terima. Jadi Abu Hurairah ni sabar kan. Sedih, sabar. Kemudian kan dia mengadu kepada Nabi. Kemudian Rasulullah yang doakan, Allahumma hdi Umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada mak Abu Hurairah. Akhirnya dia masuk Islam. Bila masuk Islam, Abu Hurairah apa lagi? Dia bawa heret mak dia, bawa lah, maknanya heret bukan heret sampai terbaring-baring tu, maknanya bawa mak dia sampai jumpa Rasulullah dan menyatakan keislaman mak dia. Akhirnya Rasulullah doakan kan, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah, kasihlah, jadikanlah Abu Hurairah, ini adalah hamba-Mu Abu Hurairah dan ini ibunya, dan jadikanlah orang ramai itu habib huma ilan nas, atau kama qala. Ya Allah, jadikanlah kedua-dua orang ini orang yang dicintai oleh ramai orang. Saya nak cerita dia ialah kalau dia punya cerita subjek yang saya nak sampaikan, kalau mak bapak kita ada menginginkan sesuatu, benda yang tak elok dari sudut dunia dan tak elok dari sudut akhirat. Dari sudut dunia apa? Contohlah, benda tu pinjaman menyebabkan bebanan hutang. Hutang yang tak perlu, yang boleh mengheret kepada pembaziran. Contoh. Akhirat kalau kita terbeban dengan hutang, maka amalan kita tersangkut, tak dapat selesai dengan tak dapat diterima kerana tersangkut, kerana ada masalah hutang dan sebagainya. Maka benda ni kan tak elok dari sudut dunia, tak elok dari sudut akhirat. Tapi mak kita nak buat juga. Maka kita tak boleh layankan semua sekali. Tak, bukan. Kita cuma jangan sampai menderhaka. Tapi kalau ada sesuatu yang ke arah bertentangan dengan syarak dan maksud agama, lalu kita kena nasihat dengan cara yang baik. Kadang-kadang ada suka macam tu. Dia dah terbiasa kan. Pinjam sana, pinjam sini. Contoh, ada orang kadang-kadang, orang-orang tua ni, dia dah terbiasa pinjam. Lepas tu dia lupa nak bayar. Orang lain ingatkan, ni dulu ada Mak Ajah, Mak Haji ni dulu ada pinjam saya gini. Rupanya betul memang dia suka pinjam-pinjam duit orang. Perbuatan dia suka pinjam-pinjam duit orang tu kita kena nasihat. Kita kena nasihat. Bukan mesti bila dia mak bapak maknanya setiap perbuatan dia kita benarkan. Tak juga. Macam itulah. Tapi cabaran memang beratlah sebab kita berada di tengah-tengah. Di antara nak menasihati dia, pada masa yang sama tidak mahu menderhaka kepada dia. Di tengah-tengahnya memerlukan ketabahan, kesabaran dan sebagainya. Tapi jangan sampai melanggar batasan kepada menderhaka kepada mak dia. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Tapi kalau kita tak tolong dia dapatkan pinjaman tersebut yang boleh membadu pembaziran, itu taklah termasuk dalam poin yang saya sebut tadi, kedekut tadi tu. Bukanlah maknanya kita tak, dia nak pinjam itu ini kita tak bagi, maknanya kita kedekut. Itu bukan kedekut lah. Itu yang baik. Baik, yang kelima. Jangan buat bermasam muka. Buat muka. Dia tak cakap, tak ada ngong, pret. Tak ada bunyi pun. Tapi muka dia, ya Allah. Muncung ya. Moncong ke, bukan mulut je moncong, hidung moncong, mata moncong. Oi, mata. Menjeling tak boleh. Menjeling tak boleh. Ada orang jeling mak bapak dia. Tajam jeling itu. Tak boleh jeling mak ayah. Tak boleh, jeling tak boleh. Jeling, besarkan mata tu maknanya menjerkah ataupun yelah, buatlah apa-apa, memek muka ke apa kan, respon yang tak boleh. Tak boleh. Itu masuk dalam kategori menderhaka kepada ibu dan ayah.
Ustaz, sebelum teruskan sebab ada yang bertanya supaya terjawab dia punya soalan ni. Ustaz, kalau mak Ya. bapak angkat atau mertua bagaimana pula Ustaz? Kita kan ada 5 ibu, 5 ayah kan. Ibu yang pertama, ibu yang melahirkan kita. Yang kedua, ibu mertua. Yang ketiga, ibu susuan. Yang keempat, ibu tiri. Yang kelima, ibu angkat. 5 lah ibu. Ibu yang mengandungkan, ibu kandung. Lepas tu ibu mertua. Lepas tu ibu susu. Lepas tu ibu tiri. Lepas tu ibu angkat. 5 ni walaupun kita panggil, dia ada 6, 7, 8 banyak. Nombor 6 ni ibu negara, ibu roti, ibu apa lagi? Ibu roti. Ibu negara, ibu roti, ibu apa? Yang tu tak masuk lah. Makanan itu Ustaz. Ibu kucing. Kita kira yang 5 lah. Yang betul-betul kita kena penuhi hak tu namanya ibu kandung. Yang saya cerita ni apa semua ni ibu kandung. Tapi ibu lagi 4 ni kita beri penghormatan juga sebagaimana ibu kandung. Walaupun mereka taklah hak dia sebagaimana sekuat ibu kandung. Jadi maknanya ibu mertua, ibu tiri kita. Ada orang ada ibu tiri sebab ayah dia lepas kematian mak kita, ayah kita berkahwin dengan orang lain. Itu kan kita panggil mak tiri lah Ibu tiri kita lah. Ya, Kalau mak walaupun kita tak meninggal pun kadang-kadang ada juga ibu tiri Ustaz. Yalah. Ada juga ibu tiri. Maknanya sebagaimana kita, walaupun taklah sama, sebiji, setara, betul-betul penghormatan. In ummahatuhum illallai waladnahum. Tidaklah dipanggil orang itu ibu, melainkan orang yang hanya yang melahirkan saja. Yang melahirkan. Walaupun begitu, tetapi lagi 4 ibu ni tetaplah kita beri penghormatan yang sama sebagaimana yang tadilah yang ibu kandung kita. Walaupun taklah betul-betul sama dari segi hak mereka yang patut kita tunaikan. Tapi kita berikan juga sebagaimana hak bagi seorang ibu. Jadi tetap Ustaz, jangan macam muka. kalau yang ibu tiri tadi, dia jenis kalau jenis kecil hati kan. Jadi kita sebagai anak tiri, kita macam malas nak tambah dosa, tak nak menjawab, tak nak apa. Kita buat tak tahu je, macam tak layan je. Okey tak? Kalau tak layan tu dia kecil hati juga tak? Tak tahu nak cakap jarang balik lah macam tu. Jadi tak tengok dia. Macam tak nak lah tengok dia kecil hati. Cakap sikit kecil hati, cakap sikit kecil hati macam tu. Kadang-kadang kan memang ada baiknya juga. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang ada jenis orang yang mana kalau kita tidak berkomunikasi dengan dia, tak ada konflik. Tapi bila kita start ada komunikasi dengan dia, benda yang tak ada benda pun boleh jadi benda, boleh jadi konflik, boleh jadi kecil hati lah, apalah. Bila start komunikasi, padahal benda tu biasa je. Tapi dia akan serba kecil hati. Tapi bila kita kurang komunikasi, maknanya kurang jumpa ke, kurang bercakap ke, kurang berhubung ke, kurang apa ke, kurang. Tapi ada datang sekali ke apa ke, elok-elok saja. Ada tak orang macam tu? Saya fikir ada. Sebab saya pernah jumpa orang yang jenis macam tu. Jadi orang yang macam ni kan, kalaulah kata kita ada satu kenalan, orang tu pangkatnya mak tiri pada kita. Kita bila kerap berjumpa dengan dia, banyak pula perkara-perkara yang dia macam tak senangi kita lah. Sama ada dia cakap sendiri ke ataupun dia cakap dengan orang lain kan. Maka kita buat pilihan, kita kurangkan sikit berhubung dengan dia. Bukan memutuskan silaturahim, tak putus pun. Kita tetap still nak buat baik pada dia. Cuma kita tak faham kenapa benda-benda perkara yang tidak menjadi satu kesalahan tapi dia pula berkecil hati pula dengan kita. Maka kita kurangkan sikit kekerapan berhubungan dia. Tujuan dia untuk menjaga hubungan, jawapannya pada pandangan saya lah peribadi itu elok-elok saja, tak jadi masalah. Tapi bukan memutuskan silaturahim kan. Kita pun memilih tidak bermusuh, tidak apa. Cuma kita agak hairan kenapa dia banyak sangat kecil hati pada perkara yang biasanya secara uruf dan adatnya orang lain tak ada pun kecil hati. Mungkin kita anggap dia perlukan sedikit jarak hubungan dengan kita. Mungkin kat situ kadang-kadang lebih memperelok suasana tu lah. Bolehlah cuba dengan cara macam tu.
Mana tahu strategi itu berjaya. Untuk kita kenal kan. Setiap orang kan beza-beza kan. Dia punya tu. Terima kasih Ustaz. Baik, mudah-mudahan. Yang keenam, jangan buat memerintah-merintah mak kita. Macam dia pula. Mak kita tu macam orang gaji kita pula. Nyuruh-nyuruh dengan suara tinggi. Mak kenapa tak perah santan ni, Mak? Mak kenapa tak angkat kayu api ni, Mak? Mak faham tak kayu api ni kena alih? Amboi, awak cakap dengan mak awak. Awak Mak, merintah. kenapa tak angkat baju, Mak? Saya balik kerja ni. Kenapa tak lipat baju, Waduh. Mak? Macam mana, Mak? Duduk Ya rumah. Duduk goyang kaki, Mak. Mak, ni Aiman ni tak makan lagi. Mak tak bagi makan tadi, Mak. Saya kat sini kita sibuk mesyuarat. Dia pergi tengok sinetron. Dia marah, Mak ni. Memerintah-merintah. Allah. Jangan suruh-suruh, jangan merintah. Tapi gunakan perkataan minta tolong. Mak, udah tak sempat lah mak nak kejarkan baju tu nak angkat. Mak boleh tolong tak, Mak? Cakap istilahnya boleh tolong lah. Uruf kita tu boleh tolong. Bukan nyuruh-nyuruh. Bukan perintah-perintah mak ayah kita. Bab perintah ni pun saya nak share juga. Mungkin saya dah beritahu hari tu. Tentang kita ni banyak perkara memang mendahulukan mak. Tapi maksud mendahulukan mak di atas ayah, ni sebenarnya kalau kita cerita ni dua mak bapak mesti kita hormat. Tapi ada orang mungkin bila dia tahu hadis Nabi Rasulullah sebut ibumu, dia fikir dia mesti mendahulukan mak dia dalam semua perkara. Jawapannya tak. Kita mendahulukan mak kita dalam husnus suhbah. Dalam hal berinteraksi, berbuat baik, kita dahulukan mak. Maknanya kalau telefon, dahulukan mak. Kalau tanya khabar, dahulukan mak. Kalau sampai kat kampung, mak bapak kita dua-dua ada, salam siapa dulu? Salam mak. Kalau ada sesi-sesi minta maaf hari raya, walaupun minta maaf tu sebenarnya taklah tunggu hari raya. Tapi ceritanya kalau lah kata ada buat gitu, salam siapa dulu? Salam mak. Maknanya husnus suhbah. Bergaul baik tu mesti dahulukan mak. Tapi kita kena ingat dalam bab mematuhi perintah ataupun mematuhi ataupun larangan mak ayah kita, ketika itu kita dahulukan bapak tau. Maknanya kalau mak kita dalam satu masa yang sama, mak kita suruh begini, bapak kita suruh begini. Maka kita kena pertimbangkan dahulukan bapak. Mak kita kata, kau tolong petelikkan pucuk ubi kat depan rumah. Bapak kita kata, kau startkan motor aku. Panaskan dulu enjinnya. Bapak kita suruh panaskan enjin, mak kita suruh petik pucuk ubi. Mana nak buat dulu? Tu perintah. Bila perintah, dahulukan bapak. Pergi start dulu, panaskan motor dulu, baru pergi cabut pucuk ubi. Maknanya bila perintah ataupun larangan, dahulukan bapak. Ada seorang lelaki dia minat dengan seorang perempuan. Dia nak ambil orang perempuan tu jadi isteri. Lalu dia tanya mak dia, mak macam mana mak? Mak tengok orangnya okey tak? Siapa? Alah Mariam tu okey tak okey? Mak okey je, mak setuju, mak suka kan dia. Tanya bapak dia, bah, ni saya ingat saya berkenan lah bah dengan Mariam tu gini-gini. Abah tak berkenan lah. Abah tak suka. Abah tak setuju. Mak suka. Ayah tak suka. Nak dahulukan siapa? Dahulukan bapak. Bapak kata jangan, jawapannya jangan. Bila perintah atau larangan, perkara yang haruslah, yang boleh kita buat ataupun boleh kita tak buat, jawapannya kena dahulukan bapak kita. Sebab? Memang macam tu, Ustaz. Ya? Memang macam tu kalau perintah semua ayah dulu. Kalau melibatkan perintah atau larangan. Tapi perintah yang haruslah. Maknanya kalau macam orang tadi nak kahwin kan. Dia nak kahwin dengan Mariam pun boleh. Dia tak kahwin pun boleh. Benda harus. Tapi kalau benda wajib lain lah. Benda yang berkaitan syariat tu cerita lain. Tapi kalau mak dia suruh serentak. Bapak dia suruh buat gini, mak dia suruh gini. Nak dahulukan siapa? Dahulukan bapak. Sebab dalam bab perintah dengan larangan, mak tu sendiri kena taat dan patuh pada suami dia. Iaitu bapak kita. Perintah larangan. Tapi dalam buat baik, bagi duit belanja, salam mana dulu, nak balik peluk siapa dulu, nak banyak sembang dengan siapa. Itu husnul suhbah, dahulukan mak. Macam itulah dia punya susunan dia. Baik, seterusnya. Nombor 7. Nombor 7. Jangan memburuk-burukkan ibu ayah kita. Jangan mengejek, jangan memburukkan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang yang mengejek mak bapak dia. Ada dua hadis. Satu, Rasulullah kata orang yang ejek direct.
bapak dia. Apalah mak ni, pakai teruk macam ni. Apalah bapak ni. Mengutuk bapak sendiri. Tak boleh. Ataupun mengutuk, mengejek bapak kita tapi dengan secara tak langsung pula. Iaitu apa? Kata dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, terlaknatlah orang yang melaknat ibu dan ayahnya. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anu abawaihi? Macam mana ada satu orang dia boleh pula melaknat, memaki hamun mak bapak dia sendiri? Kata Rasulullah, idza sabbar rajulu abar rajuli, apabila ada seorang lelaki memaki hamun bapa satu orang, maka orang itu memaki hamun bapa dia semula, memaki hamun mak dia, itu maknanya dia melaknat, memaki mak bapa dia sendiri. Ini maknanya mengutuk secara tak langsung. Kita ejek bapa orang, kutuk mak orang, lepas tu orang tu geram, marah. Dalam macam cerita apa tu? Cerita apa tu? Labu-labi ini kepala bapak kau. Ni kepala Ni kepala. bapak. Aduh, itu dia mencontohkan contoh derhaka. Kat situlah ada contoh dia. Tak boleh. Nombor 8, kita jangan malu dengan mak ayah kita. Ada orang malu, mak bapak dia miskin, mak bapak dia dah tak ada gigi, mak bapak dia mata dah tak ada, mak bapak dia kaki dah kena potong, sembunyi, tak nak orang tengok. Malu kata dia. Aku malu dengan mak bapak aku ni. Malu dengan sebab kelemahan fizikal dia, kelemahan peribadi dia. Tapi kalau malu dengan sebab perangai tak senonoh dia, itu lain. Itu tak mengapa, aku malulah. Mak aku ni dia cakap lucah-lucah lah. Okey, malu yang tu okey. Sebab bercakap lucah perkara yang tak elok. Itu melanggar syarak lain. Tapi kalau orangnya miskin tak melanggar syarak. Mata sebelah tak ada tak melanggar syarak, tak melanggar hukum. Kenapa kita nak malu? Ataupun kaki dia sebelah kodong, kenapa nak malu dengan kaki kodong? Ataupun ada orang tu mak dia berpenyakit apa ke, menyebabkan dia tu kelihatan buruk. Kenapa nak malu? Sebab bendanya tak melanggar syarak. Itu ujian daripada Allah, memang sakit. Nak buat macam mana? Tapi kalau malu dengan sikap perangai yang salah, itu tak apa. Malu lah, bapak aku ni kalau maki orang, semua benda yang tak senonoh semua keluar. Aku segan betul lah nak bawa dia. Itu lain. Itu sebab perbuatan dia bertentangan dengan syarak. Kan kita cerita. Perkara ni selama mana tak bertentangan dengan syarak. Jadi, kita jangan malulah. Kita rasa gembira, rasa syukur. Itulah jalan kita menuju syurga Allah. Dan yang ke-9, jangan membiarkan ibu dan ayah kita terlantar dalam keadaan menderita atau sakit atau dalam keadaan susah tapi dibiarkan. Biar, tak kurang ajar, tak cakap apa, tapi biar, buat tak tahu je. Dia tengah sakit, tengah susah, tengah menderita, tengah apa, buat tak tahu je. Nak kata cakap tak cakap pun. Nak cakap tak cakap pun. Nak kata dia menjerit, tak menjerit pun. Nak kata dia memburukkan, dia tak kutuk. Nak kata dia memerintah-merintah, tak. Nak kata dia tak jawab sahutan, tak. Dia diam je. Tapi buat tak tahu. Lantaklah orang tua tu kat kampung. Biar dia. Biar dia. Membiarkan maknanya dengan maksud membiarkan mereka dalam keadaan menderita, susah, tersepit dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori menderhaka juga. Dan yang ke-10, yang terakhir untuk pagi ni, yang ni mencabar sikit. Jangan sampai apanya Kak Rozi? Macam TKO dah. Semua checklist ni mudah-mudahan jangan buat yang 9 ni, ya Allah Rabbi. Saya mohon pada Allah, berilah kekuatan pada saya dalam bercakap ni. Ialah kita ni bila bercakap, kadang Allah uji kita. Dengan apa yang kita cakap. Itu yang kita paling takut sekali. Ujian Allah ni kita tak boleh nak jangka. Belum tentu kita lepas. Jadi bila terfikir, ya Allah janganlah aku buat nombor 1, 2, 3 sampai 9 ni jangan aku buat. Aku takut aku buat tapi mak tak cakap. Dia simpan. Kita ingat kita okey, kita risau. Yang ke-10 yang paling mencabar. Iaitu jangan sampai kelihatan di depan mak kita, kita melebihkan isteri kita berbanding ibu kita. Ni lebih khusus kepada orang lelaki lah. Kalau orang perempuan memanglah dia beberapa perkara dia akan mendahulukan suami dia tanpa dia merendahkan mak ayah dia. Tapi beberapa hak banyak memang dia kena pada suami. Tapi ini lebih khusus pada orang lelaki lah.
Jangan sampai melebihkan isterinya, melebihi ibu dia sendiri. Terbalik Ustaz, kalau suami pula sampai mak bapak kita kecil hati kita sebab anak dia perempuan dia melebihkan suami dia. Padahal suami itu kan yang selayaknya dia tu kan. Ya, betul. Dalam beberapa perkara dia kena mendahulukan suami dia. Contoh kalau suami dia suruh duduk kat rumah jangan keluar, mak dia suruh balik kampung. Suami dia kata awak jangan, awak duduk kat sini. Maka ketaatan dia utama pada suami. Ketika itu kalau mak dia kecil hati pada dia, itu taklah menjadi dosa pada dia. Sebab kecil hati yang bertentangan dengan syarat tu tak dikira. Patutnya mak dia lah yang kena ajar pada anak perempuan dia selagi mana suami kau tak menyuruh kau buat perkara yang di luar batasan syarak, selagi mana suami kau tidak menyuruh perkara yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama, kau kena taat dia dengan setaat-taatnya. Kerana itu adalah pintu syurga untuk engkau sebagai isteri. Mak pula ni, mak pintu syurga mak adalah tu bapak engkau. Itu ketaatan mak pada kau. Tapi untuk anak-anak mak yang lelaki, mereka pula kena taat pada mak. Besok engkau, anak perempuan ni, engkau orang yang Allah siapkan untuk taat kepada engkau dan mesti ikut dan patuh kepada engkau adalah anak-anak lelaki engkau nanti. Jadi pusingan dia cantik. So, isteri kena taat pada suami. Tapi isteri ni Allah siapkan untuk dia. Ada orang yang akan taat pada dia, iaitu anak-anak lelaki dia. Anak-anak lelaki dia pula bukan semata-mata kena taat saja. Dia juga akan ditaati oleh orang lain, iaitu isteri dia pula. Dan isteri dia pula nanti akan ditaati oleh orang lain. Lepas tu anak lelaki dia pula. Maka bila kita tengok pusingan tu, semua masing-masing menjalankan sebagaimana yang Allah syariatkan, Allah firmankan, Rasulullah sabdakan, insya-Allah pusingannya akan membentuk suatu circle yang sangat cantik dalam hal meletakkan kepatuhan dan ketaatan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Jadi selamat beramal, jauhi 10 perkara. Mudah-mudahan kita menjadi orang Ustaz, yang hampir penuh semua checklist ni Ustaz. Alamak. Kerap tak kerap aja kita buat benda ni Ustaz. Allahu Akbar. Sama-samalah kita Kat muhasabah. silau Ustaz. Tak tahulah orang lain mungkin lebih baik. Tapi kalau cakap bermasam muka, menjeling, Allah. jangan perintah indirectly. Kita mungkin tak perasan yang kita memerintah mak ayah ni semua ni kan. Memburukkan ibu ayah. Kita memang tak intention nak memburukkan dia. Tapi kadang-kadang dengan adik-beradik dia, mak kau ni macam gini-gini. Kita pun sama menukuk dengan mak tu memang macam tu. Kan? Kita akan cerita dengan adik-beradik dia macam tu. Jadi Allah Akbar. Kadang benda-benda ni adalah benda yang kita kadang tak setuju dengan mak kita, dengan ayah kita dan kita meluahkan. Konon-kononnya kata orang meluahkan isi hati nak meringankan tapi menjadi dosa sebenarnya. Kita peliharalah macam tu. Tapi kita kena kembali semula ingat dia adalah peluang kita ke syurga dan kita permolekkanlah hal-hal yang telah berlaku tu dengan cara yang lebih baik. InsyaAllah kita akan dapat rasakan nikmatnya hidup ni bila kita dapat berbakti pada mak ayah dan kesannya kepada kehidupan kita. Ustaz, pengajaran ni Ustaz dekat dalam ni bila Kak Rozi tengok benda ni, ini vice versa. Dalam masa yang sama kita ni kalau perempuan, lelaki kita ni adalah mak ayah. Ya. Dan sebaliknya kita adalah anak-anak juga. Betul. Pada mak anak kan. Jadi kita ni di mana-mana position pun kita memang di tempat tu lah sebenarnya. Cuma kalau kita tak suka apa yang mak ayah kita lakukan, kita sendiri kena mendidik anak kita begitu. Sebenarnya maksudnya kita tak suka mak kita ni terlalu gini-gini dan kita checklist balik, kita buat tak pada anak kita macam tu. Betul. Kita tak suka macam tu, jadi kita jangan buat pada generasi kita macam tu. Jadi ini katakan mak kita dah kita tak boleh nak educate dia kan, sensitif apa semua, tapi kita jangan teruskan budaya yang kita tak suka tu, mak bapak kita buat tu, kita jangan buat untuk yang betul. Kita memperbaiki kelemahan yang ada pada ibu bapa kita dengan cara memperbaiki kelemahan itu melalui kita kepada anak kita. Ada benda tu kan, kelemahan mak ayah kita, mak ayah saya ada beberapa kelemahan, tapi kita perbaiki kelemahan dia bukan mesti secara langsung kepada dia, tapi kita perbaiki kelemahan tu dengan cara laksanakan pada diri kita ketika mana kita berurusan dengan anak kita. Itu cara yang baik.
Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz pada pagi ni Jazakallah. meluangkan masa dan saya sebenarnya kuliah subuh ni dimulakan dengan satu peringatan. Jadi saya berharap sangat Ustaz respon untuk tahun depan kita berjumpa seminggu 3 kali Ustaz. Mudah-mudahan Ini dah kali kedua kan. Ustaz tak reply lagi mesej saya. Nak meminang Ustaz ni kena minang ramai-ramai kot depan jemaah. InsyaAllah nanti kita saya kalau hasrat tu sangat baik. Saya cuma fikir dengan jadual saya. Yang kedua saya nak kena buat satu perancangan. Perancangan maknanya tajuknya saya boleh siap lebih awal. Bila lebih kerap, tajuknya saya kena susun. Lepas tu isi kandungannya saya kena buat catatan dan sebagainya. Kalau benda tu saya dapat buat, saya lebih suka benda tu terancang. Jadi dalam 1 jam tu saya dah ada plan. 15 minit pertama saya perlu cakap apa. 15 minit kedua saya sentuh apa. Yang ketiga, jadi dia tak jadi hamba dan sekadar bercakap saja. Allah, lively lah, lively. Saya lebih suka itulah kelebihan Ustaz Iliyin sebenarnya. Dia ada saya tak risaukan tentang perancangan. Saya tak risaukan tentang waktu subuh tu. Saya risaukan plan tu dah ada belum apa yang nak dipersiapkan. Kalau itu ada je saya on je. Okey. Ustaz gini, Ustaz on dulu, lepas tu Ustaz rancang. Pun boleh juga. InsyaAllah. Lapang hati saya. InsyaAllah. Okey, jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Bagi jemaah semua, sebelum kita tutup ni saya pun nak bagi tahu kita baru ada grup Telegram. Boleh juga join kat sana sebab informasi yang terkini macam tips apa akan datang semua saya akan masukkan kat dalam Telegram. Dan Telegram tu dia tak ada chatting. Dia cuma channel sahaja untuk kita salurkan informasi dan juga apa-apa yang lebih kata orang berinformatif lah. Sila join kat grup Telegram. Jadi kita tutupkan majlis hari ini, mudah-mudahan Ustaz tolong doakan juga supaya kita ni semua dituntun hati kita, menghormati ibu ayah kita, peluang terakhir kita untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah insya-Allah. Amin. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah rahmati berkati majlis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa kami selama mana kami masih berpeluang dan masih hayat di kandung badan. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sabar dan tabah atas apa sahaja yang Engkau uji kami melalui kedua-dua mereka. Ampunkanlah kelemahan dan kekurangan mereka kerana kesibukan mereka dalam membesarkan kami, mengurangkan daya kekuatan ibadah mereka di sepanjang hidup mereka. Ampunkanlah kesilapan dan kekurangan mereka, Ya Allah. Jadikanlah mereka ini sebagai asbab untuk kami dipermudahkan melangkah masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lagi minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih Rozi. Terima kasih semua. Terima kasih support pagi ni. Pagi ni grup ada lebih 50 orang pagi ni. Terima kasih. Banyak semua dah berbahagian dengan benda yang baik. Terima kasih semua Kak Ruby, Kak Kamaria, Zila, Kak Farida. Keluar masuk ya Kak Farida. Lain tak berapa clear. Okey, Kak Endo. Ada Maizum juga, ada Kak Norima, ada Azza Jawahir, ada Rozilah. Tadi ada mak saya dalam ni. Mana dia pergi? Ada. Masih ada. Ada Itulah saya ada. Saya nak cakap Ustaz, mak saya ada dalam ni tapi dah tu saya tak nampak dia. Mana gambar tak ada. Ni. Nampak shilling aja, masya-Allah. Menyuruh macam dia tu lah tu ini macam gambar dalam bilik tidur dia. Mesti terbaring sampai dengar video ni. Okey, jadi terima kasih semua insya-Allah. Terima kasih. Okay, semoga kita dapat berbuat kebaikan pada mak ayah kita yang masih ada lagi. Kalau dah tak ada, kita cuma berharap yang dah pergi tu kita doakan mak bapak kita supaya nanti bila dia bangkit
dia bangkit dengan rasa keselesaan hasil daripada doa kita masa kita masih hidup. Amin. Amin insya-Allah. Okey ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lagi.